disebut oleh bekas panglima perang Amerika, kamu jangan usir Iran sebab Iran bukan Iran lama. Teknologi mereka yang terbaik di dunia hari ini dipunyai Iran. Namanya Colonel McGregor. Dialah panglima perang Amerika sebelum ini. Dan dia mengatakan sekiranya kamu menentang Iran, Iran akan hancurkan Israel dalam masa 1 hari. Dan peta Israel akan hilang daripada dunia. Ini bukan saya kata, tetapi dikata oleh Colonel McGregor sebagai panglima bekas panglima perang Amerika. Tetapi Amerika ingin terus menyerang Iran. Begitu juga disebut oleh Khamenei, pemimpin Iran, sekiranya kamu ingin mengulangi peperangan dengan kami, peperangan 2.0 selepas kamu kalah dalam peperangan 1.0, sekarang peta Israel akan hilang daripada dunia. Sama seperti disebut oleh Colonel McGregor. Colonel McGregor ada maklumat yang lengkap tentang kekuatan Iran. Dan Khamenei juga mengatakan demikian. Iran menjadi negara pertama yang malfunction teknologi hebat Amerika, Starlink ataupun Skylink. Starlink. Teknologi yang tidak boleh dimusnahkan oleh apa teknologi. Disihatkan sebagai teknologi terbaik dunia telah dimusnahkan oleh Iran. Dan Amerika terfikir bahawa tadi saya banyak melakukan juga untuk berkaitan sama dengan tajuk refleksi Isra Mi'raj dalam konteks perbedaan nasi Allah. Kuna ikul بمناسبة الإسراء المعراج كل عام وأنتم بخير. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra dari Syaitan Rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina idza wassal wasiyat. Sadaqallahu alazim. Maksudnya Allah yang Isra'kan hambanya pada semalam dari Masjid orang ke Masjid Aqsa yang kami berkat sekelilingnya, supaya kami perlihatkan anak-anak ayah di antara sebahagian ayah kami. Sesungguhnya Allah, ia maha mendengar lagi melihat. Peristiwa ini barangkali kita ulang setiap tahun, dan kali ini kita ulang sekali lagi. Kita ambil sedikit sinopsis sebagaimana yang disebut perjalanan yang hebat ini, perjalanan agung mukjizat Rasulullah. Diriwayatkan oleh banyak hadis yang menceritakan peristiwa tersebut, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bi barak. Saya dibawa ke Masjid Aqsa dengan barak, wa hadabah abyad wa tawil fawq al-himar duna bawal. Ada pembarak ini ialah binatang putih yang tingginya lebih daripada himar, tapi rendah daripada bawal. Ya Allah hadruhu indal muntaha tarfih. Sekali lompat sepanjang mata memandang. Qala Rasulullah bersabda, Parabat-tahu bil haqbil lati yarbatul lail al-liya. Saya tambah sampai di Masjid Aqsa, saya tambat borak itu di tempat yang pernah ditambat oleh para anbiya. Kemudian qala tsumma dhaltu masjidah, saya masuk masjid. Wasallaitu bi raka'ataini, saya salat 2 rakaat kata Rasulullah. Tsumma kharajtu, kemudian saya keluar daripada masjid. Faja'ani Jibril alaihi salam bi na'imin khamrin wa na'im min labanin, dan Jibril membawa satu bekas daripada arak dan satu bekas pada laban daripada susu. Faqtatul laban, saya memilih susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam iftarta fitrah al-fitrah. Nama tempat memilih minuman fitrah. Itulah yang dilaporkan oleh Imam Muslim dalam perjalanan mukjizat daripada Mekah ke Madinah dengan borak, dan sampai di Masjid Aqsa baginda solat keluar dan Jibril membawa 2 minuman, lalu dipilih susu.
Peristiwa Mi'raj kita bahas ringkas saja. Baginda Rasulullah dibawa ke Mi'raj dengan oleh Jibril. Sebagaimana hadis sambungan tadi. Suma akhidha biyadi farija bihi ila sama dunia. Falamma jitu ila sama dunia, qala Jibril khadira as-sama ibtah. Qala man hadha? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka ahadun? Qala ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala usilahi qala. Dalam hadis ini dikatakan Nabi Rasulullah dibawa naik ke langit Mi'raj, dipegang tangan oleh Jibril, lalu sampai ke langit yang pertama. Sampai di langit pertama, Jibril mengatakan, buka pintu wahai penjaga langit. Siapa? Maka jawab Jibril, sayalah Jibril. Apakah pesan Tuhan hamba ada orang lain? Ya, ada Muhammad SAW. Apakah dia telah diutus kepada umatnya? Ya, telah diutuskan. Falamma putihat alun as-sama dunia. Faizal jalan payantun ala yamini iswadah. Wa ala yasir iswadah. Iza mau qabla yamini dhahik. Iza mau qabla yasir baka. Dan apabila langit pertama dibuka, tiba-tiba saya melihat ada seorang tua yang duduk di situ, kata Rasulullah. Dan apabila dia melihat ke kanan, dia ketawa, dan melihat kiri, dia menangis. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, marhaban bin Nabi Saleh. Wa ibn Saleh. Selamat datang, wahai Nabi yang soleh dan ananda yang soleh. Saya bertanya Jibril, man hadha? Siapakah ini? Saya bertanya Jibril. Wala hadha Adam. Itulah Adam. Adam AS, Abul Bashar. Wa aziz pada ayamini wa shimali nasum wadi. Ada pembekas di kanan kiri ialah seluruh arwah zuriat, termasuk kita malam ini. Fa'alul yaminihum al-jannah, yang sebelah kanan ialah al-jannah, al-syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Wa syamali wal shimali nasum wadi. Wa asban allati al-shimali al-nar, abun-nar. Dan di sebelah kanan, sebelah kirinya ialah al-nar akwan sebelah. Wa zanna Allah yaminihi dhahik. Wa iza nadha qabla shimalihi baka. Dan itulah Nabi Adam salam melihat ke kanan kiri, ketawa dan menangis. Kita juga diulang setiap tahun. Kita menerima salat sebagai rukun fardu yang cukup syahadat. Mi'raj mu'min. As-salah mi'raj mu'min ila bis samar. Salat ialah mi'raj mu'min secara menawi berhadap Allah SWT yang kita lakukan sampai hari ini. Para jemaah sekalian, ayyuhal ikhwan, as-salat imanuddin, salat ialah agama. Wa aslul yakin, dan dia adalah tali keyakinan. Wa sayyidatul qurbat, dan dia adalah penghulu segala ibadah. Wa tata cahaya ketaatan. Mi'raj mu'min fil ardi was samawat, dan dia adalah mi'raj pada Tuhan punya yang punya langit dan bumi. Ia rukun al-wahid al-mutakarrar, dia adalah rukun yang berulang setiap hari. Min akal Islam, dia daripada rukun Islam. Alladhi ila sekadri hal, dan tidak pernah gugur dalam apa sekalipun termasuk sakit. Innaha usul ibadah, dia adalah asas ibadah. Wal asal qurba, dan dia adalah asal pengabdian pada Allah SWT. Wa Allah, dan dia adalah prinsip ketaatan. Wa rukun arkan, wa ya rukun arkan, wa asas subunan, dan dia adalah tapak bangunan. Wa hiya awwalu ma yuhasabu anhu al-maut yaumil qiyamah. Salat ialah perkara pertama dihisab hari kiamat nanti. Subhanallah. Perkara yang pertama dihisab di pada mahsyar ialah salat. Selesai salat, alhamdulillah, ialah semua selesai. Gagal salat, alhamdulillah, semua gagal. Wahia awal ma yuhasabu anhu maru yaumal qiyamah. Dan bahagialah mereka yang sebagaimana firman Allah pada Al Mu'minun, alladzi nahum fi salatin mukhashiyun, berjayalah hurumi.
mereka yang khusyuk dalam solat. Solat satu hal, khusyuk satu hal yang lain. Dan itulah ringkasan Isra Mi'raj. Dan malam ini izinkanlah saya untuk tumpukan pada Masjid Al-Aqsa kita sebagai kiblat pertama. Bagi Rasulullah digunakan solat dan inilah kiblat kita pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, Rasulullah menghadap kiblat yang pertama ini selama 16 syarat atau 17 syarat ataupun 16 bulan ataupun 7 bulan. Kiblat kita pertama ialah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah perintah supaya tukar kiblat ke arah Masjidil Haram sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqallaba wajhaka fis-sama' falwan pada falwan innaka qiblatan tadhha falwan innaka qiblatan tadhha aw wajhaka syatran al-haram aitama kuntum qadu yakum syatra. Dan kita mula tukar ke arah Masjidil Haram selepas 16 bulan berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. Tetapi Masjid Al-Aqsa sekarang ditawan oleh Israel. Ada kelebihan yang jelas dalam satu hadis. Rasulullah menyebut tentang 3 masjid utama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, la tushaddu rihal illa salatatan masajid. Masjidil Haram, Masjid hadza wa Masjid hadza wa Masjid Al-Aqsa. Tidak perlu kita persediakan kendaraan untuk melawat kecuali 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Hadza, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Aqsa. Mafhum dari ini ialah semua masjid lain sama taraf. 27 atau 5 kali kelebihan daripada solat sendiri, tetapi Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa diberikan kelebihan yang beragam. Kita lihat Masjid Al-Aqsa berada di Palestin. Palestin telah ditawan, telah dijajah. Negara Syam besar telah dipecahkan kepada negara kecil. Dan akhirnya Masjid Al-Aqsa kita telah terjajah. Sejak tahun 1967 Masjid Al-Aqsa kita terjajah. Bukan saja terjajah, mereka ingin jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat Yahudi sedunia. Dalam perancangan mereka yang dirangka lebih 1 tahun lepas, mereka mengatakan bahawa bumi Israel, Bani Israel, bukan saja di Palestin, bukan saja di Masjid Al-Aqsa, tetapi daripada Sungai Nil sampailah ke Sungai Furat. Oleh sebab itu, tanah ini harus dikembalikan kepada Bani Israel. Yang kalau kita lihat sekarang, Palestin bukan saja Gaza, tetapi 100% Palestin termasuk West Bank harus dikembali kepada Israel. Jordan 1% harus dikembali pada Israel. Lebanon harus 1%. Syria 7% pada Syria harus dikembali kepada Israel. 50% Iraq dan 33% Arab Saudi bermula dari Madinah ke atas harus diberikan kepada Israel. Mereka mendakwa Madinah adalah bumi mereka. Mereka mengatakan Madinah adalah bumi moyang kami, kata orang Israel. Sebab di situlah moyang kami Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Khaybar ialah bumi kami. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, moyang kami yang menanam pokok pertama. Moyang kami lah yang membuat perigi di Madinah. Dan ketika itu nama Yasrib, dan bumi Yasrib ialah bumi Yahudi. Yahudi perlu mengambil Madinah bila-bila masa. Selepas Palestin, Madinah harus dikembali pada kami. Dan orang Islam masih tidur. Tuan-tuan semati, perancangan mereka untuk membentuk sebuah negara besar Israel, yang mereka sebuah kereta Israel ataupun Israel Al-Kubra. Dan mereka ingin jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat pentadbiran mereka. Daripada Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, mereka telah berperang dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah halau mereka semua keluar dari Madinah. Mereka bertaburan lebih 1000 tahun. Sekarang mereka ingin kembali ke kawasan yang asal. Madinah adalah bumi kami, kata mereka.
dan mereka menamakan Bani Quraidah, Bani Quraidah berpadu kembali dengan nama Zionis. Berpusat di Amerika. Selepas itu mereka tukar nama mereka menjadi New World Order. Ini ialah daripada Bani Quraidah. Bani Quraidah Madinah membentuk identiti baru sekarang namanya New World Order. Pusat mereka di Washington, di New York. Mereka ingin kembalikan pusat New York ke Madinah dan ke Masjid Al-Aqsa. Jerusalem ataupun Masjid Al-Aqsa ialah kapital yang mereka impikan. Dan sejak 1 tahun lebih, mereka telah berusaha untuk menjadikan bumi yang mereka tanda tadi sebagai bumi Israel Raya. Apakah nasib kiblat kita yang pertama? Harus diruntuhkan. Kiblat harus diruntuhkan sepenuhnya, menggantikan dengan bangunan baru yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Dan sepatutnya Masjid Al-Aqsa telah diruntuh puluhan tahun lepas, tetapi sampai hari ini Masjid Al-Aqsa masih tegak berdiri. Apa yang berlaku di Timur Tengah? Apa yang berlaku krisis di Gaza, di Palestin, di Lebanon, di Syria ialah sebahagian daripada krisis untuk mereka menukar bumi umat Islam ini menjadi bumi Israel Raya. Mereka telah siapkan plan untuk menukar Masjid Al-Aqsa kita. Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan bila-bila masa. Setiap Perdana Menteri mereka, tugas mereka ialah untuk pastikan Masjid Al-Aqsa diruntuhkan. Setiap Perdana Menteri yang mengangkat sumpah, bersumpah bahawa mereka berusaha untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Daripada Perdana Menteri pertama, Ben Gurion, siapalah yang sekarang. Tugas setiap Perdana Menteri Israel ialah pastikan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama Islam, diruntuhkan. Tempatnya diganti dengan Solomon Temple atau mereka sebut The Temple sekarang. Setiap Presiden Amerika yang dijadikan sebagai hamba mereka, setiap mereka yang dilantik harus datang ke Masjid Al-Aqsa dan menyembah di dinding Masjid Al-Aqsa yang mereka sebut Wailing Wall. Dinding tangisan yang mereka mendakwa bahawa dinding Masjid Al-Aqsa yang sebelah barat itu ialah dinding apa yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Bangunan yang mereka dakwa dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Mereka mendakwa Nabi Sulaiman membina kuil. Tersipu tak kata ini, mereka menuduh Nabi Sulaiman kafir. Wazubillah. Allah mesti akan wala kafar Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Sebab mereka menuduh sejak dahulu lagi. Dan sekarang mereka ulang kembali bahawa bangunan yang mereka ingin bina ini namanya Solomon Temple. Kuil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak membina kuil. Nabi Sulaiman membina Masjid Al-Aqsa. Itu hadis yang sahih. Mereka telah menukar sejarah. Dan oleh sebab itu setiap Presiden Amerika yang Amerika telah dibeli oleh keluarga Yahudi sejak daripada Presiden pertama mereka, George Washington, mengalahkan British di Amerika dalam kemerdekaan mereka, meminjam uang daripada keluarga Rothschild. Dan Amerika tergada sejak daripada Presiden pertama Amerika lagi. Uang Amerika menggunakan simbol Yahudi sampai sekarang. Simbol Dajjal, mata satu. US dollar itu ialah apabila Presiden pertama telah berhutang dengan Yahudi. Sejak itulah Amerika terjajah oleh Yahudi. Setiap Presiden mereka harus menjalankan agenda besar Israel Kubra. Dan sekarang ialah Presiden baru, Presiden Donald Trump, orang Poland, orang Jerman, yang telah dilantik menjadi Zulkarnain oleh Israel. Israel mengatakan dia adalah Zulkarnain yang Allah ceritakan kisah Zulkarnain Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumaat. Mereka isytiharkan Zulkarnain itu ialah terang. Betapa jauhnya. Sebab mengambil sempurna bahawa Zulkarnain yang menjadi pahlawan orang Bani Israel yang telah membina kembali Masjid Al-Aqsa selepas diruntuhkan oleh Raja Babylon satu masa dulu. Sekarang mereka jelmakan Trump sebagai pengganti kepada Zulkarnain.
Dan Zulkarnain ini adalah seorang raja yang beriman yang telah mengembalikan Bani Israel yang ditawan oleh Babylon kembali ke masa Asa ke Jerusalem sebagaimana disebut oleh ahli tafsir kita. Tuan-tuan yang saya mengerti, pertemuan sekalian. Siapa kata yang dikatakan Zulkarnain? Kita dengar kata mak dia. Mak dia kata, anak saya ni degil. Akal kosong. Tak dengar kata. Dan dia orang yang tidak nakal. Zero common sense. Saya harap dia tidak akan terlibat dengan politik. Sebab sekiranya dia terlibat dengan politik, dia akan menjual negara. Ini kata maknya sih. Sampai sekarang keluarganya mengatakan inilah keluarga kami orang yang tak boleh guna, tak ada guna dalam keluarga kita. Tetapi dia menjadi Zulkarnain di sisi Israel. Tentu sebabnya. Apa yang mereka rancangkan Masjid Al-Aqsa harus dikembalikan kepada Bani Israel. Mula-mulanya mereka ingin membahagikan Masjid Al-Aqsa pada dua bahagian. Daripada hari satu, hari Ahad sampai ke hari Selasa untuk Islam. Hari Rabu ke hari Sabtu ke hari Jumaat untuk Yahudi. Ditolak mentah-mentah oleh umat Islam. Pada tahun 2017 lepas, mereka membina gereja mereka di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Ini gereja yang telah lengkap. Mereka menggali dan membina masjid. Bukan masjid, kuil. Di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Kita tidak sedar mereka ada kompleks di bawah Masjid Al-Aqsa. Dengan harapan Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan bila masa dan bangunan ini akan naik ke atas. Mereka bina sejak tahun 2017 lepas. Dan ini pemenangan kuil yang mereka bina di bawah Masjid Al-Aqsa kita. Diresmikan oleh pemimpin Zionis. Dan ketika itu, Amerika diperintah oleh presidennya lah Trump. Dan sekali lagi dia kembali ke sini. Untuk menjayakan rancangan mereka, mereka mesti memujuk negara Arab yang sekeliling Palestin. Apa yang dicadangkan oleh Presiden Trump satu masa dulu ketika dia menjawat kali pertama, dia telah jinahkan negara Arab. Dia memberikan berbagai-bagai bantuan. Menjanjikan janji-janji kosong yang sangat hebat. Lalu mereka membentuk apa yang mereka sebut sebagai normalisasi Deal of the Century. Dan mereka berpakah dengan negara Arab untuk satu kesatuan yang mereka sebut sebagai negara yang menyokong Israel dalam bentuk normalisasi ataupun yang ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tujuannya lah untuk membina kembali Masjid Al-Aqsa yang telah lama hasrat mereka. Maka negara Arab termasuk Mesir, Jordan, Bahrain, UAE, Oman telah bersetuju untuk mengadakan pakatan. Arab Saudi juga bersetuju tapi belum menandatangani. Kemudian Sudan telah menandatangani. Morocco juga telah bersetuju untuk melakukan bersama dan mereka bersepakat. Ini ialah langkah awal untuk mereka mengambil satu persatu bumi yang mereka cadangkan menjadi Israel Al-Kubra. Percobaan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa kita telah berlaku berkali-kali. Kali terakhir ialah pada tahun 2022, mereka benar-benar ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa kita. Tetapi negara Islam tidak boleh buat apa lagi sebab mereka sudah ada perjanjian untuk bersama dengan Israel. Negara Islam tidak boleh lagi menentang hasrat Israel untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Mereka harus patuh sebab ada perjanjian, sudah ada perjanjian yang kuat, tidak boleh melakukan apa lagi. Lepas itu mereka meruntuhkan Masjid Al-Aqsa sedikit demi sedikit. Gambar ini menggambarkan apa yang berlaku. Saban tahun Masjid Al-Aqsa diruntuhkan dan pemimpin Arab hanya melihat sebab mereka sudah berjanji. Jordan tidak boleh lakukan apa lagi, Mesir juga demikian. Dan pemimpin mereka dipilih yang selari dengan inspirasi Israel Kubra. Yang tidak selari akan dijatuhkan. Mereka pastikan pemimpin negara ini bersama mereka. Gambar ini menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa kita diruntuhkan, dibom, dibakar berkali-kali
di depan pemimpin Arab. Pemimpin Arab tidak boleh melakukan apa lagi. Dan ada satu kumpulan yang berjuang, kumpulan yang kecil. Yang kita saksikan 2 tahun mereka telah berjuang untuk mengembalikan Masjid Al-Aqsa, membebaskan Masjid Al-Aqsa, tetapi tidak disokong oleh negara yang sekeliling mereka. Mereka menerima bala yang besar, iaitu penduduk Gaza. Pemuda-pemuda Gaza telah bangkit untuk pertahankan apabila negara Arab tidak bersama mereka. Mereka mendapat bala yang besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, Inna azam al-jazak ma azam al-bala. Ganjaran yang besar ialah bersama dengan bala yang besar atau ujian Allah yang besar. Wa inna Allah iza habba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah, apabila Allah cinta satu kaum, Allah uji mereka. Wa man radiya fahu ridha. Sekiranya yang diuji itu reda dengan ujian, Allah reda pada mereka. Wa man sakhita fahu sakhata. Dan sekiranya mereka murka di atas ujian Allah, Allah murka ke atas mereka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kita lihat akhir-akhir ini yang 5 mihnah yang besar ialah penduduk Gaza. Gaza telah berjuang dan mereka isytiharkan Taufan Aqsa, barangkali kita bincang tahun lepas, yang mereka terus berjuang. Para ulama telah memberikan fatwa kepada seluruh umat Islam bahawa wajib untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa. Ketua ulama dunia telah membuat satu pengisytiharan. Sebaik saja Israel telah berkali-kali melakukan percubaan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Antaranya dikeluarkan oleh Majlis Ulama Dunia. Dia mengatakan wajib jihad menentang penjajahan Israel di Palestin ala kulli muslim mustati' bil alam Islami. Seluruh rakyat Islam di dunia wajib pertahankan Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya untuk Palestin. Bukan negara, termasuk seluruh unit umat Islam sudah wajib, bukan kifayah. Termasuk kita. Dan mereka mengatakan fatwa ini bitahad an wajib al-syar'i and the hukmat di dawlina huwa al-tahallul fawri askariyan ibsadiran wa siyasan liqaf hadzal ibadah wa tarmil al-syamil bimuqtada wilayatihim. Jelas fatwa terkuatkan bahawa setiap umat Islam wajib mempertahankan, membebaskan dan tidak boleh terlibat dengan Israel dalam konteks ekonomi, politik dan sebagainya. Dan kita sekarang wajib untuk menentang mereka. Dikatakan atahul al-qawri aspariyah secara tentera. Seluruh negara Islam wajib, bukan sunat, bukan kifayah lagi. Ini telah didoakan oleh mereka dan hujah mereka ialah wa ma lakum la taqadiruna bismillah wal mustaqim bil nisa wal dan ila akhiri surah Nisa. Ulama menggunakan hujah surah Nisa sebagai kewajiban ini dan disambung wa ya'dha hadzal takhazul al-khirat amatil wa'iyah wa qala ta'ala ya alladzina amanu la tahunu Allah war rasul wa tahunu amantikum antum talamun. Siapa yang menarik diri daripada perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia termasuk pengkhianatan. Pengkhianatan umat yang tidak ada cita-cita untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, mereka dah khianat menggunakan dalil ya alladzina amanu la tahunullah wa rasul tahunu amadikum antum ta'lamun. Dan kita ada masa untuk bincangkan ayat ini, tuan boleh bincangkan pada sesi lain. Pemuda yang kecil ini telah bangkit. Walau apabila negara Islam tidak setuju untuk membela Masjid Al-Aqsa, maka sebulan kecil penduduk Gaza, namanya Hamas, telah bangkit dan mengisytiharkan perang. Dan mereka memberi falsafah yang cukup jelas. An-Naus aw-Syahada. Kami turun hanya ada 2 pilihan, sama ada kami menang ataupun kami syahid. Itu tidak ada pilihan ketiga. Kami sekarang sudah bersedia untuk syahid, mengambil sempena dengan fatwa yang dibuat oleh ulama dunia. Dan mereka digelar sebagai pengganas. Diisytiharkan pengganas oleh Amerika, diisytiharkan pengganas oleh Israel, oleh Kesatuan Eropah, oleh NATO, oleh Jordan, oleh Saudi, oleh seluruh negara Arab, menyatakan mereka pengganas
yang mereka yang harus dihapuskan, termasuk negara-negara Islam yang lain. Dan mereka hanya berjuang kesorangan. Dan mereka telah menerima mihnah selama 2 tahun lebih. Dan hingga kini, hanya inilah pemuda yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Negara Islam lain bersimpati berdoa pada jauh, tetapi tidak ada sekar yang datang untuk membalaskan Masjid Al-Aqsa kita yang kawan sejak tahun 1967. Dan sampai hari ini, mereka telah syahid sebanyak 70,000 rakyat awam di Gaza yang telah syahid telah mencapai lebih 70,000. Dan mereka masih dibedil walaupun perdamaian telah dilakukan. Mengikut statistik Israel, bukan 70,000 yang telah syahid. Sebanyak 680,000 rakyat Gaza yang telah terbunuh. Hampir 1 juta tepat, mengikut statistik Israel. Mengikut statistik Gaza yang diisytiharkan oleh dunia, hanyalah 70,000. Tetapi 10 kali ganda yang diisytiharkan oleh Israel. Israel lebih tahu sebab mereka yang membunuh. Dan pakcik ini mengatakan, saya seorang. Saya seorang, kata pakcik ini, orang Gaza, mengemuikan syuhada sebanyak 18,000. Saya seorang, bersama dengan kumpulan, saya mengemuikan jenazah syuhada sebanyak 18,000. Dan tentulah nilai yang diberikan Israel lebih munasabah kalau kita bandingkan dengan apa yang disebut oleh pakcik yang mengumumkan para syuhada. Itulah nilai Masjid Al-Aqsa. Umat Islam hanya melihat dari jauh, sedangkan Islam Allah berfirman agar kita bersatu, berpegang pada tali Allah yang satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa bikum fasbatum bi ni'mati ikhwana. Berpeganglah kamu dengan tangan Allah semuanya, jangan kamu cerai berai. Ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah cantumkan, satukan hati kamu, lalu kamu dengan nikmat Allah menjadi saudara. Tetapi umat Islam memilih untuk berpecah. Dan umat Islam memilih untuk tidak menghiraukan Masjid Al-Aqsa. Itulah negara jiran Masjid Al-Aqsa. Dan ini gambar yang disiarkan oleh Israel yang terpampang di lebuh raya Israel. Terima kasih pemimpin-pemimpin Islam yang bersama dengan kami. Tanpa sokongan anda, kami tidak mungkin dapat pertahankan Israel. Israel hidup kerana tuan-tuan. Ini orang tuan-tuan yang dipuji oleh Israel. Tuan-tuan lihat satu persatu. Lihat wajah siapakah yang dipuji oleh Israel. Tuan-tuanlah harapan kami. Tanpa tuan-tuan, Israel tidak boleh wujud. Terima kasih pemimpin Islam. Mereka tidak bersama dengan umat Islam pertahanan Masjid Al-Aqsa. Mereka bersama dengan Israel. Ini cabaran pertama. Kita lihat mula-mula sekali Mesir. Kita lihat bagaimana ke Mesir. Di situ ada sesi irama yang terbesar. Sesi Al-Azhar. Mesir sedang menunggu kejatuhan Gaza. Israel telah menjanjikan minyak yang ada di Laut Gaza untuk Mesir. Dan mereka telah tanda tangani perjanjian untuk cari gali minyak di pantai Gaza. Sebaik saja Gaza telah jatuh ke tangan Israel, maka cari gali diberi hak kepada Mesir. Mesir terlalu hebat untuk menolak tawaran ini. Tidak boleh tolak lagi. Lalu mereka bersama Israel. Gambar ini menyaksikannya. Dan mereka telah finalize dalam perjanjian ini kontrak sebanyak 35 bilion US dollar telah diberi kepada Mesir dengan syarat Mesir jangan buka pintu Rafah untuk sampai bantuan kepada Gaza. Itu saja. Syaratnya cukup mudah, tutup pintu daripada sukar bantuan. Itu sebab Mesir tak pernah buka bantuan kepada Gaza. Mesir menghantar semin, menghantar bahan bukan untuk Gaza, untuk Israel. Mereka lebih berserah dengan musuh daripada tampanan sendiri. Itu sikap negara Islam kita.
Berbeza dengan rakyat Mesir, mereka bersama dengan perjuangan Islam. Yang saya sebutlah pemimpin mereka, negara mereka sendiri. Yang mereka punya tentera, tetapi rakyat biasa sama seluruh Malaysia. Baru kita faham antara kerajaan dan rakyat berbeza. Rakyat Mesir sangat prihatin dan banyak menyampaikan bantuan secara pribadi, NGO, tetapi kerajaan tidak. Sisi tak pernah memberi bantuan kepada Gaza secara resmi. Dan dia pernah membuat satu pernyataan, jangankan Gaza, Mesir pun kalau nak banding dengan Israel, lebih penting Israel daripada Mesir sendiri. Dia pernah mengatakan, Aminu as-sanatu mawatin Israeli aham min sanati amatil al-Misri. Keselamatan Israel lebih penting daripada Mesir sendiri. Bagaimanakah kita harap kepada PPP ini? Kesejahteraan Israel lebih penting daripada kesejahteraan Mesir itu sendiri. Ini disebut oleh Presiden Mesir. Bagaimanakah kita ingin harapkan dia menolong perjuangan yang untuk membebaskan manusia Al-Aqsa? Apakah sikap Palestin kepada Palestin? Pemimpin Palestin namanya Mahmud Abbas, pemimpin Palestine Authority. Dia mengatakan perjuangan membebaskan manusia Al-Aqsa itulah anak anjing. Hamas punya berjuang untuk bebaskan manusia Al-Aqsa itu anak anjing. Yang mereka harus dihapuskan segera. Dan Hamas harus diserahkan kepada West Bank. Dia, Palestin ialah Gaza campur dengan West Bank. West Bank ialah kerajaan Palestin. Tetapi menganggap Hamas pengganas. Yang tentuan bagi derma ialah kepada Mahmud Abbas, Palestin, bukan pada Gaza. Syria, negaranya yang ketiga, berapi dengan manusia Al-Aqsa. Mereka telah menjatuhkan Bashar al-Assad kerana kezaliman. Tetapi apakah selepas jatuhnya Bashar al-Assad, apakah Syria bersama dengan Islam untuk bebaskan manusia Al-Aqsa? Jawapannya, tidak. Ini pemimpin barunya menukar nama berkali-kali. Nama asalnya tidak tahu. Disahkan namanya Al-Julani. Tukar lagi menjadi Asyara. Barangkali tukar lagi lepas ini. Kalau nama dia tukar, orang yang selalu tukar nombor telefon, hati-hati. Bebas-bebas skema. Sekarang tukar nama. Sudah 1 tahun dia mengambil alih pemerintahan Syria. Dan kita harapkan dia membebaskan manusia Al-Aqsa. Dan dia masuk Damsyik sempat yang berlaku peristiwa besar akhir zaman. Ada hubungan dengan Nabi Isa dengan Dajjal juga. Dia membuat ucapan, membaca khutbah, membaca Al-Quran. Dan bersyukur sebab 1 tahun telah berlalu. Syria semakin maju. Tiba-tiba Bukit Golan telah diserahkan kepada Israel. Tiba-tiba Bukit Golan yang dipertahankan oleh Bashar al-Assad, yang dijaga di bawah bangsa bersatu ketika Bashar al-Assad. Syria ketika Bashar al-Assad tidak pernah diberikan sebagai laluan untuk Israel menyerang negara Islam, termasuk Irak. Tetapi sekarang Syria bebas untuk dilalui oleh senjata Israel untuk menghancurkan umat Islam. Tiba-tiba Bukit Golan telah berpindah tangan ke Israel. Tuan-tuan, secara seterusnya, Bukit Golan tempat peristiwa yang dalam hadis menyatakan satu tempat bernama Dabek, peperangan terakhir manusia sebelum hari kiamat, ialah tidak jauh dari Bukit Golan. Bukit Golan telah jatuh ke tangan Israel di bawah Asyari. Oleh sebab itu nama Al-Julani ialah sebagai penduduk Golan tak sesuai, sebab Golan telah diserah kepada Israel, maka tukar jadi Syara. Peta yang terbaru Syria sudah tidak ada lagi Golan. Peta yang telah keluar, yang telah dilukis terbaru minggu lepas, sudah tidak ada lagi Golan. Golan sudah menjadi wilayah Israel. Kharijiyah Suriyah تنشر خريطة للدولة لا ظهر خلوا
keluar min Al-Julan Muhtalan. Sekarang namanya Al-Julan Al-Muhtal. Golan dijajah oleh Israel. Maka Al-Syara menyerahkan dengan sukarela Golan kepada Israel. Itu tugas Syara. Dan mengikut profesor ini, telah berlaku perjanjian sulit bahawa Golan telah dijual pada Israel. Dan Netanyahu membuat satu pernyataan resmi, Al-Janub Suri Israel, bahagian selatan Syria telah diserahkan kepada Israel di bawah syarak. Sekarang 1/3 Syria telah masuk ke dalam wilayah Israel. Tuan-tuan Malaysia tak tahu pun. Sebab hanya tahu baca berita bahasa Inggeris. Dan tuan-tuan kena tipu setiap hari sebab merujuk CNN, BBC dan rangkaian mereka. Bumi Islam telah jatuh satu persatu, tuan tak sedar. Sedang tidur, maafkan saya. Kawasan dia bernama Saitorah telah jatuh kepada sahabat pasar. Dia disebut sebagai demokratik yang ditajuk oleh mereka. Yang sekarang sudah 25% daripada bumi Syria jatuh ke tangan ini. Jatuh ke Amerika, jatuh ke Israel sama saja. Mereka daripada pasukan yang sama. 25% maksudnya 1/4 bumi Syria telah jatuh ke Amerika. 1/3 jatuh pada Israel. Dan apakah yang tinggal pada Syara? Apakah yang tinggal pada Turki? Turki kena tipu hidup-hidup. Sebab bersama dengan Amerika menjatuhkan Bashar al-Assad dan Turki tersepit di Syria. Ataupun mereka dari kumpulan yang sama, itu satu salah ya. Ini gambar yang kami AI untuk menggambarkan kesimpulan apakah yang berlaku di Syria. Bukan Syria untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, tetapi menyerahkan bumi Syria untuk Israel. Maaf tuan-tuan tak belum baca berita ini, masih terikat dengan CNN, maka sedar malam ini Syria sudah hampir jatuh. Tanpa peperangan. Hanya menukar Bashar al-Assad dengan syarak tugas Israel selesai. Dan minggu lepas, mereka menukarkan mata wang baru Syria. Mata wang Syria banyak tuan-tuan, banyak ribu. Macam rupiah juga. Dan mereka potong 3 huruf, 30. Dan 1,000 rial dulu atau 1,000 pound dulu menjadi 1 pound sekarang. Harganya sama. Tetapi bukan itu saya nak ceritakan. Tetapi gambar dibuang baru Syria. Ialah gambar patung. Ketika Bashar al-Assad masih menggambarkan wang kertas mereka, not mereka, masih menggambarkan tamadun Islam. Tetapi sekarang sudah ada patung. Patung Namrus tak ada saya. Ataupun patung yang disembah oleh sebelum Islam. Untuk menggambarkan bahawa Syria ialah mengembalikan kepada sejarah lama mereka. Sebagaimana Saudi juga telah mengembalikan berhala Lat, Uzza, Al-Manat untuk dipertentukan kembali, dan mereka telah membina berhala itu untuk dipertentukan kepada amal usaha terbahasa bahawa Saudi juga setelah masa dulu mempunyai sejarah patung ataupun berhala yang sama. Ini menggambarkan sesuatu di kalangan penduduk Syria. Walaupun pemimpin dia selalu menjadi imam dan membaca khutbah di masjid Damsyik. Dan mereka sedang berbincang siapakah As-Sufyani yang disebut dalam hadis Hasillah yang bakal muncul sebagai persediaan kepada Dajjal untuk datang melangkah ke bumi Syria. Saya tak berminat untuk sebut siapakah As-Sufyani yang sedang dibincangkan oleh para ulama pada sekarang. Contohnya seperti ini. Indonesia ialah bumi umat Islam yang paling ramai di atas muka bumi. Dan apakah sikap? Dan mari kita lihat apakah sikap mereka. Presiden baru mereka telah memberikan jaminan bahawa kami penyokong Palestin. Dan merdekakan Palestin dan kami akan menjaminkan keamanan Israel. Kami akan iktiraf Israel dengan syarat Palestin merdeka. Sedangkan bumi Israel dicuri, dirampas daripada bumi Palestin.
Bumi Palestin yang dirampas dibahagi dua. Indonesia mencadangkan supaya dikompromi two-state solution. Bumi Palestin yang dicuri, satu untuk Israel, satu untuk Palestin. Adil katanya. Bandingannya kita ada sebuah kebun, tiba-tiba datang penceroboh, mereka tinggal dalam tanah kita. Kita bawa ke mahkamah cadangkan tanah tuan dibagi dua, yang diceroboh untuk penceroboh dan yang masih tinggal untuk tuan. Itulah ibarat cadangan umat Islam terhadap Palestin hari ini. Seluruh umat Islam mencadangkan supaya two-state solution, pengkhianatan kepada perjuangan Palestin dan Palestin Aqsa. Apabila ada pemimpin yang menyebut two-state solution, maksudnya pengkhianatan kepada perjuangan Aqsa. Dan tuan-tuan, berita yang dikeluarkan di bukan negara kita. Dan ini bangsa satu juga terperanjat sebab negara jiran kita juga bersama Israel. Dan gambar yang terpapar, yang terlihat tadi, yang terpapar di Israel memasukkan gambar pemimpin yang bersama dengan Israel. Tengok tuan, gambar siapa yang bersama dengan Israel? Kita jangan tengok lama-lama. Kita lihat UAE, Dubai, Abu Dhabi, dan Sharjah. Apakah sikap UAE kepada Palestin, khususnya Gaza? Tidak jauh beza daripada Mesir dan juga Syria. Apabila kita lihat Israel mencoba Somalia dan menjadikan sebahagian wilayah Somalia menjadi Somaliland, yang terlibat ialah UAE, yang terlibat ialah Dubai. Dubai bersama dengan Israel untuk merampas bumi Somalia untuk diserahkan pada Israel. Bukan pada saya, tetapi pada proksi saya. Tujuannya supaya penduduk Gaza akan dipindahkan ke Somaliland. Dan untuk menjaga selat Laut Merah daripada ancaman Yaman yang sentiasa menenggelamkan kapal Amerika dan Israel. Maka UAE bersama Israel membentuk kawasan baru yang disebut sebagai Somaliland. Kita lihat sikap UAE, Dubai, ketika Trump melawat negara tersebut. Disambut dengan penuh istiadat. Gadis-gadis muda mereka dipertunjukkan dengan rambut yang terurai untuk menyambut pemimpin yang besar yang mereka sangat sayang. Pemimpin yang membunuh Muslim di Gaza. Sedangkan Allah mistahkan wala tarkanu ilal ladzina zalamu jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nescaya kamu akan disambar neraka. Tetapi dia menyambut dengan penuh kegemilangan, memberikan kapet yang sangat tebal untuk pembunuh Islam ini. Bukan setakat itu, memberikan bantuan yang banyak kepada Amerika, termasuk uang yang banyak, termasuk hadiah Boeing 747 dihadiahkan kepada Trump tanpa melakukan apa-apa usaha, mendapat percuma dari Dubai, tetapi satu sen tidak diberikan pada Gaza yang menjadi jirannya. Yang kelaparan, yang dibunuh siang malam, tidak ada bantuan daripada UAE. Yang mati Arab Emirates. Yang diberikanlah pada pembunuh Islam. Uang yang banyak ini diserahkan oleh Trump kepada Israel untuk terus membunuh Islam di Gaza. Dan sekarang untuk menyerang Iran. Ketika lawatan Trump ke Timur Tengah tahun lepas, dia mendapat hadiah yang banyak daripada Dubai, mendapat hadiah yang banyak daripada Saudi, 600 bilion, mendapat uang yang banyak daripada UAE sebanyak 1,4 trilion, dan daripada Dubai kita lihat
Ketika umat Islam dirasa tidak makanan, kelaparan, kebuluran, kesejukan ketika menyambut tahun baru. Mereka berpesta 8 hari 8 malam. Dan direkodkan rekod dunia bahwa Dubai menghabiskan uangnya banyak untuk mengisahkan tahun baru. Tahun Islam mereka tak kisah. Tetapi mereka raihkan tahun baru Januari, Februari. Termasuk negara Islam lain. Perlu mereka tidak kenal tahun Hijrah. Tetapi mereka menjadikan tahun baru sebagai pesta yang besar. Mereka menunggu pukul 12 tengah malam. Sedangkan umat Islam mengubah tarikh mereka, berubah tarikh apabila jatuhnya matahari. Bila jatuh matahari waktu maghrib, maka bermula tarikh baru bagi umat Islam. Tetapi yang mereka raihkan pukul 12 tengah malam termasuk negara Islam. Apa kena mengena kita dengan 12 tengah malam? Apakah Islam tidak cukup untuk Islam hingga kita perlu kepada budaya lain? Dan kita tak pernah kenal Januari sebelum datang penjajah negara kita. Tetapi sekarang budaya telah merebak seluruh negara Islam. Dan yang muda, yang tua, yang masuk datuk-datuk terus menyaksikan pukul 12 malam. Tak ada kena-mengena dengan Islam, tuan-tuan. Maafkan saya. Kita lihat Yaman. Yaman menderita sebab mereka ialah satu kumpulan manusia walaupun mereka mereka berjuang untuk menolong saudara mereka di Gaza. Akibatnya mereka juga meminah yang sama. Dan kita lihat bagaimanakah Somaliland telah ditubuhkan untuk tujuan untuk menentang Yaman. Somaliland ialah kawasan di Somalia. Dan inilah sebabnya apabila ditanya kepada Presiden Amerika dulu sebelum Erdogan, ditanya, bilakah keturunan Allah datang umat Islam? Kita yakin Islam benar, tetapi umat Islam sedang dijajah. Apa jawab Amerika? Dia mengatakan bahawa kamu mengharapkan burung ababil datang untuk menghancurkan Israel, untuk memberi pertolongan kepada umat Islam. Tapi saya percaya kalau burung ababil datang, mereka hancurkan umat Islam di awal. Sebab umat Islam tak kisah kepada maksud Allah mereka. Membiarkan umat Islam yang berjuang untuk maksud Allah berjuang keserangan. Saya rasa burung ababil bukan hancurkan Israel, hancur umat Islam di awal. Itu jawapan Amerika. Rakyat Gaza dibunuh secara malam di depan 23 bilion umat Islam. 58 buah negara Islam. 7 bilion umat manusia. Seolah-olah tidak ada apa satu pun yang berlaku di Gaza. Umat Islam mengatakan, saya hanya seorang. Macam mana saya nak lakukan untuk melawan Israel dan Amerika? 23 bilion umat Islam mengatakan demikian. Dan umat Islam ialah umat yang paling ramai di atas muka bumi sekarang. Walaupun Amerika masih sembunyikan. Jumlah penduduk Islam di dunia hari ini 23 bilion, penduduk Kristian 21 bilion, penduduk Islam sudah melampaui penduduk Kristian di dunia dan kita lah umat yang paling ramai tetapi yang paling lemah sebab seperti buih di lautan. Tuan-tuan yang saya mati. Sayyidina Umar mengatakan kita mulia sebab Islam. Sekiranya kita mencari selain Islam, Allah akan hinakan kita. Dan seorang pemimpin Arab mengatakan, Arab membetul 5% dunia. Membeli 50% senjata dunia. Dan 60% pelarian ke umat Islam. Nahnu qauman azamdah bil Islam. Kita lah umat yang Allah muliakan dengan Islam. Tetapi sekiranya kita mencari selain Islam, Allah akan hina kita. Allah turunkan Al-Quran untuk laksanakan, kita memilih selain Al-Quran. Allah mengatakan, wahallahul bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharapkan riba, sedangkan ekonomi negara kita berdasar kepada kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dan menjadikan riba sebagai asas ekonomi negara dan kita harapkan syurga. Allah dan Rasul perang riba
dan kita jadikan sebagai asas ekonomi negara, dan bagaimanakah pertolongan Allah ilahi akan datang. Buat rumah pinjaman dengan riba, interest. Beli kereta Mercedes dengan interest. Pinjaman, pelajaran, interest. Dan seluruh transaksi perniagaan dengan interest. Dan kita harapkan pertolongan ilahi. Kalau benar kita berjuang untuk Islam, sekiranya negara Arab mengeluarkan uang simpanan mereka daripada bank Yahudi di Amerika, kalau mereka keluarkan uang sebanyak 3 trilion dalam bank mereka, esok pasti merdeka. Esok insyaAllah pasti merdeka sekiranya semua negara Islam keluarkan uang mereka daripada bank Arab, bank Yahudi. Dan itulah yang berlaku. Sekarang siapakah bertanggungjawab menubuhkan negara baru yang disebut sebagai Somaliland, yang menjadikan wilayah Somalia sebagai satu negara baru, dan mereka pilih kawasan yang sangat strategik di Tanjung untuk menentang Yaman. Mereka ialah Israel dan Dubai. Dubai yang bertanggungjawab membentuk sebuah negara baru untuk Israel, supaya Israel dapat mengawal teluk ini daripada umat Islam. Yang bertanggungjawab ialah UAE. Dan dengan ini, Israel akan mengawal di Laut Merah dengan adanya negara baru Somaliland. Dan Israel telah mengiktiraf bumi ini di bangsa bersatu. Walaupun Amerika pura-pura tidak bersetuju. Ditentang oleh seluruh negara Islam. Termasuklah Kenya, Tanzania, Uganda, Qatar, Mesir tidak setuju dengan penubuhan negara baru yang ditubuhkan oleh Dubai dan Israel untuk memerangkap Islam. Jadi Dubai bersama siapa, tuan-tuan? Patutlah mereka merayakan 8 hari 8 malam untuk tahun baru saja. Kita lihat apakah yang melakukan negara Islam Pakistan. Pakistan baru saja berperang dengan India. India disokong oleh Israel dan Amerika. Pakistan disokong oleh China dan Rusia. Peperangan hanya berlaku 6 jam. Dan India kalah total. Orang Islam tak sedar pada Malaysia bahawa sebuah negara jatuh dalam masa 6 jam. 6 jet pejuang India ditembak jatuh oleh Pakistan. Terperanjat dunia. Bagaimana kalau Pakistan yang lemah telah menang ke atas India yang perkasa? Benar, tuan-tuan? Pakistan telah menang dan menyebabkan Amerika mengadakan perdamaian antara India dan Pakistan. Perdamaian maksudnya mereka kalah. Kalau mereka menang, tidak mungkin ada perdamaian. Lalu Amerika mengubah strategi. Ya, bukan India saja kawan kita, Pakistan juga kawan kita. Pakistan orangnya baik. Dan mereka dikatakan supaya berdamai. Berdamai maksudnya Rusia Amerika telah kalah. Maka Trump mengambil sikap baru. If you cannot beat, join them. Kalau tak boleh kalahkan Pakistan, bawa Pakistan masuk dalam kumpulan kita. Lalu pemimpin Pakistan dijumpa ke Washington. Anda ialah pemimpin kami yang baru. Perdana Menteri Pakistan ialah kawan kami baru. Sebelum ini mereka bermati-mati ikut hancurkan Pakistan. Sebagaimana mereka ingin hancurkan Iran. Tetapi bila India kalah, maka kita jadikan kawan baru. Dijemput ke Washington dan dijinakkan di sana. Sekarang Pakistan telah jinak. Tidak ada masalah. Sudah jinak sejinak-jinaknya. Perancangan untuk menubuhkan Israel Raya diteruskan. Tetapi ada penghalang. Penghalang ialah Iran. Iran harus dijatuhkan. Iran hanya penghalang. Dan kita ingat, Allah berpesan, jangan kita bersama dengan mereka yang zalim untuk menghancurkan Islam. Wala tarkanu lilladzina zalamu fatamasakum nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wa la tansurun. Dan siapakah pengganas sebenarnya?
Dan kita ingat dalam surah Isra Allah mengingatkan tentang Bani Israil, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israil bil kitab la tufsidun fil ardi marratain wa ta'lun nawban kabira." Saudara. Dan kami menetapkan kepada Bani Israil dalam kitab Taurat, benar-benar kamu akan melakukan kerosakan di atas semua bumi 2 kali. Dan kamu akan melakukan kerosakan yang melampaui batas. Ahli tafsir membincangkan bilakah berlakunya kedua ini. Ada yang mengatakan kedua ini telah berlaku. Ada yang masih katakan yang satu belum berlaku. Dan ada yang mencadangkan apakah yang dilakukan oleh Israel sekarang. Itulah yang Allah janjikan sebagai ta'lun nawban kabira. Wallahu a'lam. Tetapi mereka diisytiharkan akan melakukan kerosakan yang parah. Mereka telah menghapuskan, menghancurkan Gaza 2 tahun lebih. Dan mereka isytiharkan Hamas telah hancur. Hakikatnya tidak demikian. Yang diisytiharkan demikian hanyalah BBC, CNN, tetapi yang sebenarnya Hamas masih dominan di Gaza. Oleh sebab itu, apabila mereka tidak dapat mengalahkan Hamas, mereka adakan perdamaian. Perdamaian maksudnya Israel kalah. Sama seperti perdamaian atau India dan Pakistan. Kalau mereka menang, tidak ada perdamaian. Perdamaian maksudnya mereka kalah. Benar tuan? Ya syahid daripada perjuangan kita ramai. Mereka telah pergi. Dan pemimpin baru datang menggantinya. Minal mu'minin rajulun sadaqa ma'arullah. Minal mu'minin rajulun sadaqa ma'arullah alaih. Faminhum man qada nahbah. Faminhum man yadul ama'udu tabilah. Di antara mukmin ada lelaki pejuang-pejuang mereka yang benar janji mereka kepada Allah. Di antara mereka itulah mencapai cita-cita mereka. Dan sebagian lain sedang menunggu kita mereka. Dan mereka tidak akan menukar janji setia mereka. Dan inilah di antara pemimpin-pemimpin Hamas yang telah pergi. Dan ini juga Abu Ubaidah yang juga telah syahid pada bulan Ogos yang lepas. Ada satu kisah yang menarik sebelum hari syahidnya. Pada malam tersebut, ketika dia bersiap untuk berjuang, dia bermimpi malam itu bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan berita gembira kepadanya, "Wahai Abu Ubaidah, kamu akan syahid hari ini. Hari ini kamu akan syahid sebelum waktu sekian-sekian." Apabila mimpi itu mimpi yang benar, mimpi daripada Rasulullah, dia tidak jadi berjuang, dia kembali ke rumah. Dia yakin mimpinya benar. Dan dia bertemu dengan ibunya, bertemu dengan keluarganya yang lama telah ditemuinya. Sebab hari itu dia akan syahid. Sebab buktinya mimpi daripada Rasulullah dan dia yakin. Dan petualang mengikuti pergerakannya. Dan melaporkan kepada Israel. Israel segera berbincang apakah yang harus dilakukan. Mereka menggunakan bom yang haram ke atas keluarga rumah Abu Ubaidah di ucapkan Hamas. Mereka menggunakan bom oksigen vacuum. Maksudnya mereka bukan saja merosakkan fizikal, tetapi mereka menarik oksigen daripada kawasan yang berdekatan. Sehingga mati, pastikan supaya Abu Ubaidah syahid. Dan syahidlah pada malam tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah janjikan. Dan peristiwa ini memberikan kita gambaran bahawa dalam hadis yang Rasulullah sebut, ada satu kumpulan yang kecil sedang berjuang dan mereka dibantu oleh Allah. Kita tidak tahu. Dan peristiwa ini berat sampai kita, maka kumpulan Hamaslah yang dimasukkan dalam hadis tadi berdasarkan pada peristiwa yang benar berlaku. Dan mimpi ini sebelum syahidnya dia menceritakan kepada adik iparnya, Dr. Munir Al-Maudi. Dan kita sekarang panji perjuangan bertukar tangan. Pemimpin yang lama pergi, yang baru datang. Kita teringat hadis yang salah yang diwakilkan oleh Imam Ahmad Izzah Pasal Al-Syar. Wala harbikum, apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada sebarang kebaikan kepada kamu lagi. Seolah-olah Rasulullah menggambarkan Syam ialah pertahanan terakhir Islam.
Syam ialah Palestin. Syam ialah Syria. Syam ialah Lebanon, Jordan dan kawasan sekitar. Tetapi Allah berjanji, walan tazal taubatun min ummati mansurin, akan wujud satu kumpulan daripada umatku yang satu perang kecil, barangkali Taifah, yang dia ditolong oleh Allah. Tetapi orang lain tidak tolong mereka. La yatuhum man khadrum hatta tamasah. Dan orang lain tidak tolong mereka, tidak sokong mereka. Dan Allah yang tolong mereka. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Mereka terus berjuang sampai kiamat. Tuan-tuan, berak sangka kita apabila mimpi ini berlaku, berak sangka kita bahawa kumpulan antara kumpulan yang dijanjikanlah kumpulan ini. Tuan-tuan, daripada standar manusia, jumlah pejuang Hamas hanyalah 40,000. Hanyalah 40,000 orang menentang separuh dunia. Menentang Israel yang dibantu oleh Amerika, dibantu oleh NATO, dibantu oleh Kesatuan Eropah, dibantu oleh negara Arab. Lebih separuh dunia menentang 4,000 tentera, dan 4,000 tentera masih berjuang dalam masa 2 tahun. Mereka hanya punya kawasan hanyalah seluas 343 km persegi, dan mereka masih berjuang sampai sekarang, dan mereka masih menang dalam perjuangan. Dan sehingga Amerika terpaksa membuat perdamaian. Perdamaian maksudnya kemenangan bagi pihak kita. Allah janjikan memberi pertolongan dalam hadis yang mulia. Kalau banding dengan standar manusia, tak mungkin 4,000 orang dapat menandingi dunia. Sebab Israel disokong oleh dunia seluruhnya. Tuan-tuan sekalian. Rancangan mereka untuk jatuhkan pemimpin satu demi satu. Mereka bermula dengan jatuhkan Saddam Hussein, menjatuhkan Bashar al-Assad, menjatuhkan Erdogan, dan akhir sekali jatuhkan Iran. Mereka yang mana jatuh lebih awal tak perlu. Sebelum jatuh kita jadi kawan-kawan. Lepas yang kawan musuh lebih besar, kita jatuhkan yang musuh lebih kecil. Dan mereka sekarang menumpukan kepada Iran sebab Iraq telah jatuh, Syria telah jatuh, Erdogan masih berdiri, dan Iran perlu jatuh. Iran memberi pertolongan kepada Hamas, oleh sebab itu dia perlu jatuh. Kita lihat bagaimanakah Iran ialah bukan ahli sunnah, bukan ahli sunni, bukan sunni, mereka lah syi'i. Tetapi mereka lah yang perjuangkan pertahankan Masjid Al-Aqsa. Kita tidak bincang Syiah tahun ini. Kita bincang geopolitik. Siapakah yang pertahankan Masjid Al-Aqsa daripada diruntuh oleh Israel? Itu yang kita bincang, bukan Syiah. Kita bincang tentang geopolitik masalah. Dan Iran adalah negara yang pertahankan Masjid Al-Aqsa, sedangkan negara yang sudah negosiasi dengan Israel telah membiarkan Masjid Al-Aqsa dicerobok oleh Israel setiap tahun. Tuan-tuan lihat pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuhkan di Iran sebagai satu sindiran yang tajam daripada Israel dan mereka bahawa Iran mesti bertanggungjawab untuk dihancurkan sebab anda bersama dengan Palestin ataupun dengan Gaza. Kita lihat Haniyeh telah dibunuh, syahidlah pejuang ini di Iran. Dan Iran disahkan peperangan tada Israel dan bersumpah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa masih belum dirobohkan. Ada hubungan dengan Iran. Kalau harapkan negara yang sudah berkomunikasi dengan Israel, kita jangkakan sudah lama Masjid Al-Aqsa kita telah diruntuhkan. Dalam peperangan 12 hari antara Israel dan Iran yang lalu, berakhir dengan perdamaian. Perdamaian apa maksud? Perdamaian maksudnya Israel kalah dalam peperangan 12 hari ini. Pada tahun lepas, peperangan 12 hari menyaksikan bahawa Israel lana dibedil oleh Iran. Berita di Malaysia, Iran yang hancur. Berita yang sebenar, yang hancur oleh Israel. Dengan tuduhan bahawa Iran ada nuklear,
sedangkan yang ada nuklear adalah negara-negara mereka sendiri, termasuk Israel. Maka serangan telah dilakukan ke atas Iran. Iran membalas, sedangkan negara yang mempunyai banyak negara nuklear tak diusik, termasuklah negara-negara Eropah, termasuklah negara-negara besar. Mereka tidak usik. Yang mereka usik adalah Iran yang belum ada sebarang senjata nuklear. Bukan senjata nuklear menjadi persoalan, tetapi Iran harus dihapuskan. Hasilnya di luar jangkaan mereka, dalam peperangan 12 hari, Tel Aviv telah hancur. Amerika terperanjat. Israel terperanjat. Malaysia pun terperanjat. Tak mungkin Israel sebagai pertahanan terbesar dunia boleh hancur. Tapi telah hancur. Akibatnya 12 hari peperangan berdamai. Selepas kedutaan Amerika di Tel Aviv hancur daripada oleh Israel. Siapakah yang bina embassy Amerika di Tel Aviv? Turki. Sekali lagi, Turki. Di Malaysia sebagai pembela Islam. Tapi di luar Malaysia, sifatnya berbeza. Turki yang membina embassy Amerika di Tel Aviv telah hancur daripada oleh Iran. Hati-hati kamu, Turki. Kamu ingat kami tak tahu tentang sifat kamu. Yang lain di luar, lain di depan. Dan unit Mossad terbesar dunia telah hancur di Tel Aviv, dibedil oleh Iran. Maka mereka mengatakan perdamaian tidak resmi. 12 hari peperangan, hancur 3 buah kota besar di Israel. Dan selain pada itu, F-35 Amerika jatuh, ditembak oleh Iran yang tak pernah jatuh F-35. Negara yang ada sebuah F-35 dianggap negara besar dunia dalam ketenteraan, tetapi telah ditembak jatuh oleh Iran satu demi satu. Berita ini tidak sampai di Malaysia. Tentera Israel jatuh, terbunuh, bergelimpangan disebabkan oleh senjata Iran. Iran mengatakan itu senjata yang kami telah expire, yang kami simpan puluhan tahun lepas, yang baru kami belum guna. Sekiranya kamu mengesik Masjid Al-Aqsa, kamu tahu padanya senjata yang kami simpan sekarang belum diguna. Yang hancur di bawah kota Tel Aviv, Haifa dan Beersheba telah hancur. Itu hanya senjata kami yang kami ingin lupuskan. Tuan-tuan, Amerika terpaksa mengakui apa yang berlaku pada Israel tidak di luar kebijakan mereka. Mereka mula berfikir bagaimanakah Iran yang digambarkan sebagai negara yang tidak maju, negara mundur, senjata mereka mengatasi negara terbaik dunia, Amerika. Ini dibincangkan begitu lama dan sekarang disebut oleh bekas panglima perang Amerika. Kamu jangan usik Iran sebab Iran bukan Iran lama. Teknologi mereka yang terbaik di dunia hari ini dipunyai Iran. Namanya Colonel McGregor. Dia adalah panglima perang Amerika sebelum ini. Dan dia mengatakan sekiranya kamu menentang Iran, Iran akan hancurkan Israel dalam masa 1 hari. Dan peta Israel akan hilang daripada dunia. Ini bukan saya kata, tetapi dikata oleh Colonel McGregor sebagai panglima bekas panglima perang Amerika. Tetapi Amerika ingin terus menyerang Iran. Begitu juga disebut oleh Khamenei, pemimpin Iran, sekiranya kamu ingin mengulangi peperangan dengan kami. Peperangan 2.0 selepas kamu kalah dalam peperangan 1.0, sekarang peta Israel akan hilang daripada dunia. Sama seperti disebut oleh Colonel McGregor. Colonel McGregor ada maklumat yang lengkap tentang kekuatan Iran. Dan Khamenei juga mengatakan demikian. Sebagai persediaan, Khamenei melantik panglima perang baru Iran, Iran. Dan kami sudah bersedia dengan segala kelengkapan. Dan kami mengajak kata mereka pada dunia supaya kita samangi perangnya Iran sebab dia adalah pengganas kepada umat Islam Sunni. Dia adalah Syiah. Syiah sangat jahat.
kata mereka. Dia akan membunuh Sunni bila mereka berkuasa, itu kata mereka. Lalu mengajak dunia supaya bersama dengan Amerika untuk menghancurkan Iran. Dan apa yang berlaku ialah Amerika terpaksa bertindak bagi pihak Israel. Israel mendesak supaya Iran dihancurkan oleh mereka. Cara untuk mendapat sokongan Amerika untuk menyerang Iran, terdapat satu peristiwa di Amerika, iaitu saintis terbaik Amerika. Saintis nuklear Amerika, pensyarah MIT, telah dibunuh. Israel mengatakan Iran yang membunuhnya. Dan oleh sebab itu, rakyat Amerika harus bersama dengan Israel untuk memerangi Iran sebab Iran telah membunuh saintis kita yang terbaik. Rupa-rupanya saintis ini dibunuh oleh Israel sendiri. Yang kedua, ketika peristiwa Hanukkah di Sydney, satu penembak telah membunuh belasan orang Yahudi di Sydney dan mereka menuduh Iran yang melakukannya. Ini orang yang membunuhnya. Dan mereka mengatakan ialah ISIS. Dan mereka mengatakan Iran di sebaliknya. Tetapi sebelum tersebar, rupa-rupanya nama yang membunuh di Australia ialah David Cohen, ialah Ejen Mossad. Mossad berlakon sebagai Iran membunuh orang Yahudi dan dia adalah Yahudi. Yahudi membunuh Yahudi, menuduh Iran. Apabila berita tersiar dan pembunuh ditangkap, jelas pembunuh ialah David Cohen namanya, iaitu Mossad. Tujuan ialah false flag supaya dunia bersatu untuk perang Iran. Kemudian dijangkakan mereka akan melakukan peristiwa sama di Sydney, di Rome, di Berlin, London, New York, Madrid dan sebagainya. Dan mereka tuduh Iran yang melakukannya sebagaimana mereka tuduh Iraq dan Libya semasa dulu. Maka ini tandanya mereka akan perangi Iran habis-habisan. Israel memberi senarai kepada mereka sebagai hamba mereka selepas menghancurkan Ukraine, Venezuela, Greenland, Nigeria harus tumpukan hancurkan Iran. Selepas Iraq, Palestin, Afghanistan telah hancur, tugas anda, wahai mereka, kata Israel, hancurkan Iran. Dan sekarang mereka sedang bersedia untuk memerangi Iran. Sebelum itu, mereka memujuk Rusia supaya jangan membantu Iran apabila Amerika menyerang Iran dalam masa yang sangat singkat. Amerika memberikan 72 jam, maksudnya 5 hari saja, sebelum menyerang Iran. Mereka memujuk 5 jam Rusia supaya jangan menolong Iran. Rusia mengatakan secara tegas, Iran ialah rakan kami, sekiranya kamu menyerang Iran, kami bahasa Iran menyerang segala kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah. Mereka beredar dengan penuh kecewa. Dan untuk berperang lawan Iran, mereka sudah kehabisan wang. Mereka sudah bankrupt. US dollar telah jatuh menjunang. Hutang sangat banyak. Rakyat menentang mereka. Minyak telah habis. Sebelum menentang Iran, ambil minyak daripada Venezuela. Mereka tangkap, menculik Presiden Venezuela dan diganti dengan Presiden baru. Sebab Venezuela pengeluaran minyak terbesar dunia hari ini. Sebelum ini, Saudi tempat pertama, tetapi sekarang diambil alih oleh Venezuela. Jadi, serang Venezuela lebih awal, dapatkan minyak sebagai persediaan untuk menentang Iran. Maka mereka telah menculik Presiden Venezuela dan merampas minyak dan senjata yang digunakan untuk menangkap Presiden Venezuela ialah bom yang sama digunakan untuk membunuh Abu Ubaidah ataupun untuk syahidkan Abu Ubaidah di Gaza. Dan mereka menangkap Presiden Venezuela dan melantik Presiden baru perempuan. Amerika membawa balik dengan banyaknya minyak daripada Venezuela sebagai perompak.
dan mereka sudah bersedia untuk menyerang Iran. Episod yang terakhir ialah Iran harus dihancurkan. Negara Islam diberikan amaran, jangan kamu bersama dengan Iran. Base tentera mereka yang berada di negara-negara Arab harus bekerjasama dengan mereka. Iran akan dihapuskan. Sebahagian Islam sangat gembira dengan kehadiran Iran. Mereka katakan kita hancurkan Syiah, yang tinggallah Sunni. Ini dimainkan oleh Amerika dan Israel. Negara Sunni harus bersama dengan Amerika untuk menghancurkan Syiah. Sebahagian penduduk umat Islam bersetuju dengan ajakan Israel tersebut. Tetapi Yaman mengatakan ini yang sangat penting. Sekiranya Iran telah jatuh, seluruh negara Islam akan jatuh. Sempatan negara Islam akan berubah tahun depan. Ingat betul-betul, sama ada kamu Syiah, kamu Sunni, bagi mereka sama saja. Lupa gelang untuk sekejap. Mari kita pertahankan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Dan negara Arab tidak boleh lakukan apa-apa sebab mereka sudah ada perjanjian dengan Israel. Caranya, mereka menggunakan anak syahiran yang telah dijatuhkan oleh ayat-ayat Allah. Ini ialah puppet Amerika yang telah masuk Yahudi, berkahwin dengan Yahudi, menjalankan budaya Yahudi, dan ditunjukkan sebagai pahlawan baru yang harus menggantikan pemerintah Iran. Dan dia, kumpulan ini, menyusup masuk ke dalam Iran, membawa orang Yahudi yang ramai, ejen Mossad yang banyak, rakyat Amerika yang ramai, rakyat Iran yang bersama mereka untuk mengadakan rusuhan, menunjukkan bahawa mereka membenci kerajaan Iran dan menyokong kerajaan baru. Semuanya dilakukan oleh Israel dan Amerika menggunakan puppet ini. Dan Presiden Iran mengatakan, kamu boleh berhimpun, ini propaganda Iran membenarkannya. Tetapi mereka membakar masjid. Berapa banyakkah masjid yang dibakar oleh kumpulan Mossad ini? Dan oleh sebab itu, kematian yang dilakukan sebanyak 12,000. Dilakukan pemudahan oleh Mossad. Dan mereka tuduh Iran yang melakukannya. Kemudian, satu tindakan yang sangat hebat dilakukan oleh Iran. Iran mematikan internet. Mematikan hubungan dengan langit. Setelah dimatikan sepenuhnya di Iran. Tetapi internet masih berlaku di Iran. Dilakukan oleh teknologi Starlink Amerika, teknologi Elon Musk yang dapat digunakan oleh ejen Mossad di Iran menggunakan Starlink. Apabila Starlink beroperasi di Iran, dengan mudah Iran kena pasti di manakah Starlink. Mereka yang ada alat yang dapat hubungan Starlink, maka ditangkap seluruh ejen Mossad dengan mudah dengan sebab Starlink. Kemudian dimalfunctionkan Starlink, maka Amerika hilang perhubungan di Iran, maka Iran menang moral yang sangat hebat. Dan ini berlaku semalam. Semalam dijangka Amerika serang pagi tadi. Dan disebabkan Starlink yang dimalfunction oleh Iran, maka kalah dari segi moral Amerika. Amerika batalkan peperangan hari ini. Dan Alhamdulillah disebabkan kebijakan kepintaran pertolongan ilahi ke atas Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang semati, Iran menjadi negara pertama yang malfunction teknologi hebat Amerika, Starlink ataupun Skylink, Starlink. Teknologi yang tidak boleh dimusnahkan oleh apa teknologi. Disihatkan sebagai teknologi terbaik dunia telah dimusnahkan oleh Iran. Dan Amerika terfikir bahawa teknologi Amerika dengan Iran tidak equal.
teknologi Iran jauh lebih tinggi daripada teknologi Amerika. Yang sekarang disahkan bahawa teknologi terbaik adalah Amerika. Sekarang adalah paradoks. Hari ini kembali tenang di langit Iran. Dan dia adalah berita buruk untuk Israel. Dan tuan-tuan, apabila yang beroperasi hanyalah Starlink, dengan mudah Iran tangkap agen-agen Mossad yang berkeliaran di seluruh Iran. Sebab mereka hanya menggunakan internet. Internet dapat bezakan sebab internet Iran telah diputuskan. Yang ada beroperasi ialah internet Starlink. Maka yang dapat ditangkap dengan mudah satu persatu bakal digantung malam ini. Mereka saksikan agen mereka akan digantung malam ini. Ataupun sebahagian dari mereka. Dan dia katakan yang akan digantung pertama adalah orang ini. Botak kepala dia. Barangkali ketuanya. Dan tak boleh keluar lagi. Agen Mossad tidak boleh keluar daripada Iran lagi. Sebab internet telah dipadamkan oleh Iran. Maka Starlink telah dimusnahkan. Dan Amerika hilang perhubungan dengan Iran. Nak lawan macam mana? Kalau kapal terbang melintasi, kapal orang jatuh. Kalau tak ada GPS, tuan, lihat bagaimanakah kalahnya Iraq satu masa dulu. Sebab Iraq menggunakan teknologi GPS Amerika yang baru diperkenalkan ketika itu. Dan Amerika tukar koordinat GPS. Pilot Iraq nampak itu airport. Mereka turun. Tetapi koordinat telah ditukar ke dalam laut. Kapal terbang Iraq jatuh ke dalam laut. Sekarang kalau mereka perang, kapal terbang mereka jatuh dalam laut. Kita batalkan dulu. Kita tangguh. Kita pada kali esok kita sambung balik. Malam ini tak jadi perang. Dan kemenangan pusingan pertama untuk Iran. Ada orang Malaysia sedang menunggu kemenangan Amerika. Mereka tidak sedar berita ini barangkali. Dan ini akan digantung agen Mossad akan digantung sebanyak 600 orang yang ditangkap. Masih banyak, dengan mudah ditangkap. Tuan-tuan, antara yang ditangkap ialah siapa tuan memeranjakkan? Bekas Presiden Iran. Bekas Presiden Iran ditangkap. Apakah ada hubungan dengan Mossad atau tidak? Belum kita tahu, pasti. Ini dia. Hassan Rouhani ditangkap hari ini. Baru ditangkap hari petang tadi. Bersama dengan bekas timbalan Presiden. Apakah mereka ada hubungan dengan Israel atau tidak? Wallahualam. Tetapi kita tunggu berita. Ini berita ini saya hanya ambil sebelum datang ke masjid ini tadi. Dan apakah hubungan mereka? Kita tidak pasti. Jadi tangkap ialah Hassan Rouhani, Jamal Zarif, dan juga tokoh-tokoh lain. Rupa-rupanya agen mereka sudah masuk dalam kabinet Iran itu sendiri. Dan inilah Amerika sangat confident mereka akan menang hari ini. Dan sekiranya Amerika menang ke atas Iran hari ini, sepadan dari Islam akan berubah sama sekali, tuan. Percayalah. Tujuan mereka ialah untuk hancurkan Iran dan menguasai Masjid Al-Aqsa sepenuhnya. Dan Allah masih merah Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, apa yang berlaku ialah mereka tunjukkan bahawa sokongan ke atas Syahirah ataupun anak Syahirah begitu ramai. Dan 2 hari lepas kita lihat yang keluar, rakyat Iran sendiri yang keluar jutaan menunjukkan sokongan ke atas pemimpin Iran Ayatullah. Jadi apa yang dirancang oleh Mossad telah tidak berjaya lagi. Dan 2-3 hari lepas kita lihat kapal perang Amerika Roosevelt telah sampai di Laut Merah. Tetapi segera ditembak oleh Yaman. Saya percaya bukan Roosevelt yang ditembak, tetapi kapal lain. Sebuah kapal Amerika telah tenggelam di Laut Merah sebelum peperangan. Itu antara sebab. Antaranya lah Starlink telah di-malfunction. Yang kedua, kapal Amerika telah ditenggelamkan. Kapal mana saya tak pasti. Ini berita Islam, bukan berita CNN. Tetapi Roosevelt ditembak atau tidak, wallahualam. Dan mereka sudah bersedia di Qatar. Rupanya Qatar masih membenarkan Israel beroperasi dengan mereka.
kem Amerika terbesar di tengah Hilir Kota. Kita sangka kota bersama kita, rupanya tidak. Dan kapal terbang penggabung Amerika sudah berlega di Odai, di Qatar, yang maksudnya mereka akan serang Iran bila-bila masa. Rancangan mereka subuh tadi. Pagi tadi saya bangun pagi-pagi untuk lihat berapa hancur Iran, tetapi tidak. Peperangan ditangguh lagi. Operation Midnight Hammer disebut. Bakal diadakan subuh tadi. Mereka pilih hari Isra Mi'raj. Supaya umat Islam tahu Masjid Al-Aqsa mereka akan diruntuhkan hari mereka merayakan Isra Mi'raj. Dan khutbah kita tengah hari tadi membincangkan tentang Isra Mi'raj. Supaya kita sedar bahawa Isra Mi'raj kita ataupun Masjid Al-Aqsa kita berada di kawasan yang sangat penting. Allah boleh selamatkan bila masa, tetapi Allah nak uji siapakah yang bersama pertahankan Masjid Al-Aqsa ni. Kita akan bertemu dengan Allah satu masa nanti. Semua. Cepat ataupun lambat. Dan tuan-tuan, sebagai persediaan Odai di kota telah bersedia untuk berperang. Benar-benar berperang. Dan mengikut suasana tak ada undur lagi. Tetapi ada satu perkara yang besar. Umat Islam berdoa kepada Allah. Ramai-ramai malam tadi. Saya harap masjid juga sama-sama berdoa malam tadi. Atau tidak, saya tak pasti. Sekurangnya umat Islam yang peka malam tadi tak tidur. Solat terhadap Masjid Al-Aqsa. Tetapi orang Malaysia jangan tidur. Maka saya tak mari yang bahani buat apa. Dan Iran telah beri amaran semalam. Negara Islam jangan bersama dengan Israel dan mereka. Kalau anda bersama, kami akan hancurkan negara anda. Kamu tahu tak sepadan negara Islam akan berubah sekiranya Iran kalah. Seluruh negara Islam akan berubah sempadan sekiranya Iran kalah. Yang ada negara kamu sekarang sebab Iran masih wujud. Yang kamu sangat benci pada kami. Tetapi kamilah yang membela Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, Iran telah kosongkan airport mereka 2 hari lepas. Tidak ada penerbangan melalui laut langit Iran. Ingat, kita pergi umrah melalui Iran, tuan-tuan. Tak ada lagi penerbangan Iran. Tetapi apabila Amerika isytiharkan bahawa peperangan ditunda lagi, entah sampai bila, lusa, tulak, kita tak pasti. Tapi malam tadi tak jadi perang. Iran segera membuka langit hingga malam ini. Umrah boleh pergi, lalu Iran balik. Kapal terbang Malaysia dibenarkan malam ini. Menunjukkan Iran jamin tidak ada peperangan malam ini. Malam ini dijamin tak ada peperangan. Kalau esok belum pasti. Langit dijamin. Negara-negara Arab yang ditunjuk satu persatu, Qatar, Bahrain, Iraq, Syria, Kuwait dan Oman, sekiranya anda menjadi tali baru kepada Israel dan mereka, kami akan serang kamu. Jangan kamu menyalahkan Iran. Sebab peperangan ini sangat genting. Sempadan umat Islam akan berubah sekiranya Iran kalah. Tuan-tuan, Iran telah bersedia dengan senjata yang belum pernah digunakan. Suasana peperangan sedang diambang peperangan. Benar-benar malam tadi. Saya tak dapat tidur malam tadi, tuan-tuan. Berkait tuan lebih lena malam tadi. Saya tak dapat lena malam tadi. Peperangan sedang dilakukan. Dan Iran telah keluar senjata terbaik mereka. All out kali ini. Dan kami akan hancur ataupun kami menang. Hancur kami, hancur seluruh negara Islam. Sebab rancangan mereka untuk menjajah dunia bukan sahaja untuk mengambil Timur Tengah, tetapi mereka ingin mengambil Greenland, mereka ambil Colombia, mereka ingin ambil Canada, mereka ambil Mexico, mereka ambil seluruh Afrika, dan mereka ambil sebahagian daripada Asia. Mereka sebut Asia Tenggara. Saya jelas. Sebab Asia Tenggara laluan untuk ke Taiwan. Taiwan akan kami ambil. Sempadan umat Islam akan berubah sekiranya jatuhnya malam ini ke tangan Amerika dan Israel.
Masuk ke tamat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.